Tahun 2023 menjadi tempoh paling sukar untuk dihadapi dan diharungi penduduk dunia dengan 66 buah negara bakal mengalami kejatuhan yang merudum dari segi ekonomi akibat krisis ekonomi, makanan dan tenaga kesan daripada pandemik COVID-19 dan perang antara Rusia dan Ukraine. Sama seperti Nigeria, krisis kewangan dan mata wang yang dialami oleh negara ini nampaknya semakin kritikal. Tindakan Bank Negara Nigeria yang memperkenalkan wang kertas baru telah menyebabkan krisis ekonomi menjadi lebih serius di negara ini. Pengenalan wang kertas baru ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu mendapatkan semula 85% wang yang berada di luar kitaran perbankan negara ini. Namun, masalah mata wang terhad dalam pasaran telah membangkitkan kemarahan orang ramai yang melaporkan duit mereka dicuri melalui sindiket penipuan. Bagi mendapatkan wang kertas baru ini, rakyat Nigeria terpaksa beratur panjang di bank dan menyukarkan transaksi perniagaan yang bergantung kepada wang kertas ini. Bank Pusat bagi negara dengan ekonomi terbesar di Afrika itu berpendapat selain membantras jenayah pengubahan wang haram, tindakan memperkenalkan wang kertas baru itu juga bertujuan untuk memupuk budaya transaksi tanpa tunai di negara itu. Walau bagaimanapun, ahli ekonomi Nigeria pula berpendapat bahawa tindakan tersebut lebih kepada membawa kesan buruk ke atas majoriti populasi selain menyukarkan kehidupan rakyat. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat krisis mata wang yang melanda negara Nigeria. Teruskan menonton. Selepas waktu tengah malam bertempat di trek lumba kuda yang dijadikan dataran di Lagos, bendera baru Nigeria yang berwarna putih dan hijau dinaikkan buat pertama kali bagi menggantikan bendera Union Jack. Beberapa jam kemudian pada 1 Oktober 1960, seorang wakil dari Ratu Elizabeth II menyerahkan perlembagaan Nigeria kepada Perdana Menteri baru negara ini iaitu Abu Bakar Tafawa Balewa. Jutaan rakyat Nigeria mengharapkan agar beliau dapat mengubah nasib negara itu menjadi lebih baik. Nigeria menjadi negara republik 3 tahun kemudian dengan Nnamdi menjadi presiden. Simpanan minyak terbesar kemudian ditemui pada tahun 1956 dan membawa harapan kekayaan serta tuah kepada penduduknya. Walau bagaimanapun, kesenangan yang diperolehi itu nampaknya tidak kekal lama. 6 bulan selepas kemerdekaan, Balewa dibunuh dalam satu rampasan kuasa dan tidak lama kemudian, Nigeria terjerumus ke dalam perang saudara yang menyebabkan lebih 1 juta orang terkorban. Selepas perang tamat, beberapa rampasan kuasa dan pemerintah diktator tentera berlaku di negara ini. Pemerintahan awam kembali semula di Nigeria pada tahun 1999 sekaligus membawa harapan bersama peralihan kerajaan yang aman apabila Muhammadu Buhari, seorang bekas ketua tentera negara, menjadi presiden pada tahun 2015. Ketika negara ini menjadi pengeksport ke-8 terbesar minyak mentah di dunia, elit politik di Nigeria dituduh memperkayakan diri sendiri melalui hasil minyak. Sehinggalah pada satu tahap, negara yang terbentang luas bersebelahan lautan Atlantik ini pernah mengalami kadar kemiskinan tertinggi di dunia. Boleh dikatakan, politik dan rasuah merupakan masalah utama yang menjadi punca kepada keadaan Nigeria pada hari ini. Peguam negara Nigeria sebelum ini menganggarkan bahawa para pegawai yang melakukan rasuah dan bersubahat dengan firma-firma multinasional telah mencuri sebanyak 400 bilion US dolar selama bertahun-tahun memerintah. Walaupun Presiden negara ini dalam kenyataannya beberapa kali berjanji untuk memerangi rasuah, tetapi ia hanya mempunyai beberapa kejayaan sahaja. Indeks persepsi rasuah pada tahun 2022 menunjukkan negara itu berada di kedudukan ke-154 berbanding keseluruhan 180 negara. Tambahan pula, pendapatan minyak yang merosot menyebabkan kemelesetan ekonomi yang pertama dihadapi negara ini dalam tempoh lebih suku abad pada tahun 2016. Penularan pandemik COVID-19 juga telah menyebabkan negara ini terus mengalami kemelesetan yang berterusan. Krisis mata wang Nigeria. Kerajaan Nigeria melalui Bank Negara Nigeria baru-baru ini mengumumkan bahawa mereka akan mengambil beberapa siri langkah untuk memastikan ekonomi negara ini kekal kukuh. Ini adalah susulan daripada pengumuman Bank Pusat Nigeria pada Oktober tahun lalu mengenai perubahan wang kertas negara tersebut, termasuk perubahan warna dilakukan dan memutuskan bahawa wang kertas lama tidak lagi sah penggunaannya pada akhir Januari. Walaupun begitu, keputusan Mahkamah Agung Nigeria mengeluarkan keputusan penting di mana sepatutnya boleh membawa kepada kestabilan ekonomi dengan menangguhkan sementara pelaksanaan penuh penggunaan wang kertas baru Naira yang nampaknya tidak berkesan. Hal ini kerana sehingga hari ini, rakyat Nigeria telah dibelenggu oleh masalah kekurangan wang kertas dalam mata wang tempatan. Rakyat menjadi pening dalam memikirkan wang simpanan keluarga yang terperangkap dalam bank dan tidak dapat berbuat apa-apa. Pertukaran kepada mata wang yang direka bentuk semula telah menjerumuskan Nigeria selaku negara dengan ekonomi terbesar Afrika ke dalam krisis.
rakyat berdepan dengan masalah ketiadaan wang kertas baru yang mencukupi di negara yang bergantung hampir sepenuhnya kepada wang tunai. Bagi kebanyakan keluarga, kekurangan wang tunai bermaksud kekurangan barang keperluan asas seperti makanan dan ubat-ubatan. Ada yang terpaksa berlapar kerana masalah kekurangan wang tunai ini. Ia berlaku apabila kerajaan mengarahkan rakyat untuk menghantar kembali semua wang kertas besi lama ke bank dan menunggu untuk menerima wang kertas besi baru. Tetapi disebabkan masalah kekurangan wang kertas baru ini, rakyat tersepit dan hidup tanpa wang tunai yang seterusnya menyusahkan kehidupan mereka. Bagi mereka yang mempunyai wang kertas lama pula, masalah juga timbul apabila sesetengah perniagaan enggan menerima wang kertas lama yang seterusnya membawa kepada gangguan besar dalam aktiviti perniagaan. Krisis membawa kepada rusuhan. Isu ini menjadi lebih teruk apabila berlakunya rusuhan di beberapa cawangan bank. Beberapa tempat di Nigeria terpaksa berdepan dengan kebakaran dan tembakan daripada warga Nigeria yang kecewa dan terdesak untuk menukar wang kertas mereka sebelum ia menjadi tidak bernilai. Warga Nigeria beratur dan menunggu sepanjang hari di bank dan mesin ATM untuk mengeluarkan wang sehingga mencetuskan pergaduhan, dan penunjuk perasaan pula telah bertindak ganas dengan membakar institusi kewangan untuk menunjukkan kemarahan mereka. Perniagaan yang tidak dapat menjalankan urus niaga terpaksa ditutup dan orang ramai secara haram menjual wang kertas mata wang baru pada kadar yang lebih tinggi. Kekurangan tunai ini telah menyukarkan kehidupan rakyat Nigeria, di mana menurut Bank Dunia, 63% rakyat negara itu adalah penduduk miskin, 33% adalah penganggur, dan sehingga tahun 2021, hanya 45% orang dewasa Nigeria mempunyai akaun bank. Bukan itu sahaja, krisis ini juga telah memburukkan lagi masalah inflasi yang sedang berlaku, ditambah pula dengan mata wang yang lemah. Krisis mata wang ini juga telah menyebabkan beberapa orang meninggal dunia apabila nyawa wanita hamil dan pesakit kritikal telah diletakkan dalam risiko selepas orang ramai tidak mampu membayar kos rawatan. Pesakit telah ditinggalkan tanpa rawatan di hospital, manakala keluarga dan rakan-rakan pula bergelut untuk mengumpul wang tunai untuk bayaran rawatan, dan beberapa wanita telah terpaksa bersalin di rumah. Krisis mata wang mungkin berkait rapat dengan pilihan raya. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Forbes, tindakan penukaran mata wang ini dipercayai sebagai satu gerakan politik dalam usaha untuk menggugat kestabilan politik negara, memandangkan pilihan raya Nigeria yang berlangsung pada penghujung Februari lalu. Tindakan penukaran wang kertas ini berkemungkinan merupakan rampasan kuasa mata wang yang dilakukan oleh Ketua Bank Pusat yang mempunyai cita-cita politik yang jelas. Di kebanyakan negara di dunia, Ketua Bank Pusat lazimnya dilarang untuk aktif dalam politik. Tetapi, berbeza di Nigeria, Godwin Emefiele sudah menjadi Ketua Bank Pusat sejak 2014. Emefiele telah mendapat kuasa dalam keadaan yang luar biasa apabila pendahulunya, Emir Kano, ketika itu disingkirkan daripada jawatan selepas mendedahkan pendapatan negara yang hilang. Pada tahun 2022, Emefiele telah memohon untuk bertanding jawatan Presiden, walaupun jawatan itu sepatutnya bersifat bukan partisan. Oleh itu, beberapa pihak dalam bahagian pemerintah dan pembangkang Nigeria melihat tindakan penukaran mata wang ini sebagai percubaan untuk melemahkan kerajaan yang sedia ada. Tindakan untuk menukar wang kertas semasa pilihan raya negara juga dianggap sebagai tindakan tidak bijak. Kebanyakan pakar ekonomi menyalahkan para pengubal dasar yang tergesa-gesa dalam pengenalan wang kertas baru ini, sehinggakan ada pegawai kerajaan yang membeli wang kertas baru dan menyimpannya untuk tujuan lain. Tindakan asal Bank Pusat yang merombak mata wang Nigeria ini adalah untuk membendung masalah pengubahan wang haram sebelum berlakunya pilihan raya, mengubah negara Afrika Barat menjadi ekonomi tanpa tunai, selain melawan inflasi yang kini melebihi 21%, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 17 tahun. Tetapi nampaknya tindakan ini telah membawa kepada pelbagai masalah yang juga menjurus kepada krisis ekonomi negara. Kesimpulannya, krisis mata wang yang berlaku di Nigeria ini adalah disebabkan oleh kesalahan pihak pengumbal dasar negara yang tidak memikirkan akibat daripada tindakan mereka itu. Sememangnya, tindakan untuk melakukan perubahan seperti memupuk budaya transaksi tanpa tunai itu adalah satu tindakan yang baik, tetapi pelan jangka masa pendek dan panjang perlu diwujudkan sebelum sesuatu dasar itu diimplementasikan. Jika tidak, perkara yang tidak diingini boleh berlaku seperti yang berlaku di sini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.